Baik, kita mulakan pengajian malam ni dengan sama-sama membaca Ummul Kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-kiram ashab nizam sya'ulahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya katakan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairan hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Maksudnya demi masa sesungguhnya manusia itu semuanya berada di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala dan mengerjakan amal yang soleh serta berspesan dengan kebenaran dan juga berspesan dengan kesabaran, insyaAllah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam may yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Maksudnya barang siapa dikenaki oleh Allah Subhanahu wa taala akan kebajikan nescaya diberikan kepahaman di dalam bab agama, insyaallah. Hormati fadil tuan-tuan imam kita seluruhnya yang dimuliakan, Tuan Bilal, kemudian Tuan Siap, pengurusi masjid atau kawasan masjid, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah dapat bersama malam ini untuk kita menyambung kuliah kita, kuliah fiqh, okay? Bab fiqh, bab atau kitab solat Nabi yang sahih, yang mana kitab asalnya dikarang oleh Al-Alim Al-Alamah Dr. Hasan Ali As-Saqaf Al-Quraisy Al-Hashimi. Baik, dan malam ni kita berada di muka surat apa tu? 160 baris diriwayatkan daripada Sina Anas bin Malik berbunyi. Baik, tapi sebelum tu saya nak sentuh balik yang masalah hari tu yang tak dapat penyelesaian dia di muka surat 158 tu.
158 kan, berkenaan surah Al-Qaf tu kan. Tak selesai lagi kan? Baik, disebut situ bahawa Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata dalam kitabnya Fathul Bari, muka surat 195 juzuk 2 berbunyi, menurut pendapat yang paling sahih adalah menentukan bacaan surah yang pendek. Menurut pendapat yang paling sahih adalah menentukan bacaan surah yang pendek. Maknanya kita digalakkan membaca surah yang pendek lah di dalam solat, pertama sekali kalau kita menjadi imam, iaitu ianya bermula, mana surah yang pendek, ianya bermula daripada awal surah Al-Qaf hingga akhir Quran. Ianya bermula daripada awal surah Al-Qaf hinggalah akhir Quran. Surah Al-Qaf ni dia berada di kedudukan yang ke-50 dalam Quran. Kedudukan 50 daripada dalam Quran. Dalam Quran ada 114 surah kan. Jadi surah Al-Qaf berada di ranking yang ke-50. Dia mengandungi 45 ayat. Kemudian ia adalah satu surah yang pendek tetapi antara yang paling panjang dia. Ia adalah satu surah yang pendek tetapi antara yang paling panjang. Ialah dalam kategori surah pendek tu dia paling panjang. Panjang sebenarnya tidak bergantung pada jumlah nombor, jumlah ayat. Kadang-kadang ada juga surah yang panjang tapi ayat dia tak banyak pun. Kita jangan tengok ayat tu ayat ni banyak, contohnya 50 ayat ataupun 100 ayat, tapi kadang-kadang ayatnya pendek-pendek. Ada kadang-kadang ayat sejumlah ayat dia tak banyak tapi ayat dia panjang-panjang. Baik, kemudian bacaan surah ini dikira pendek hinggalah ke surah An-Nas. Bacaan surah ini dikira dalam masuk kategori surah pendek. Istilah lainnya namanya mufassal. Mufassal nama dia. Saya rujuk pada kitab Arab dia. Kan surah pendek ni dia ada satu istilah namanya al-mufassal. Okey. Hinggalah ke surah An-Nas. Maka jadilah surah yang pendek ini 2/3 antara surah Al-Qaf dan surah An-Nas. Bila kita bahagikan kepada 3 bahagi, maka yang paling pendek adalah 1/3. Baik, apa maksud dia? Baik, saya nak jelas sini bahawa dalam Quran dia ada beberapa pecahan pembahagian. Pecahan pembahagian dalam pembahagian ayat lah. Baik, kemudian saya lihat sini. Baik, Quran terdiri daripada 114 bahagian ataupun surah. Setiap surah akan terdiri daripada beberapa ayat, di mana surah terpanjang dengan 286 ayat adalah suratul Baqarah, dan yang terpendek hanya memiliki 3 ayat, iaitu surah Al-Kautsar, surah An-Nas dan surah Al-As. Surah Al-Kautsar, surah Al-Nas dan Al-As. Tapi Al-As ni dia berapa ayat? Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq. 3 ayat lah. 3 ayat kan? An-Nas pun 3 ayat. Okey. Al-Mufassal adalah surah-surah yang lebih pendek. Dia ada satu istilah namanya Al-Mufassal. Ada surah-surah yang lebih pendek. Disebut dengan Al-Mufassal kenapa? Kerana banyak fasal, banyak pemisah di antara surah-surah tersebut dengan basmalah. Ini adalah berdasarkan pada pendapat Az-Zarqani. Jadi kenapa dinamakan mufassal? Kerana banyak fasal, banyak pecahan cerai-cerai dia. Kerana diselangi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kemudian Al-Mufassal, semua surah mulai daripada surah Al-Qaf sampai akhir kepada surah An-Nas. Hal ini menurut pendapat yang kuat. Ia terbagi pada 3 bahagian. Daripada surah Al-Qaf tu sampai surah An-Nas tu dia pecah pada 3. Yang pertama mufassal panjang. Mufassal panjang ini dia mulai daripada surah Al-Qaf sampai kepada akhir surah Al-Mursalat, sampai akhir pada surah
Al-Musarat. Itu namanya mufassal panjang. Yang kedua, mufassal pertengahan. Dia bermula daripada surah An-Naba sampai akhir surah Al-Lail. Sampai akhir surah Al-Lail. Itu namanya mufassal awsat atau mufassal pertengahan. Kemudian yang ketiga, mufassal pendek. Mufassal pendek bermula daripada surah Ad-Duha sampailah surah An-Nas. Duha sampai surah An-Nas. Itu dikatakan mufassal pendek. Apa makna mufassal tadi? Mufassal dinamakan mufassal kerana banyak fasal, banyak pemisah di antara surah-surah tersebut dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kemudian tuan-tuan, kemudian daripada segi panjang pendeknya, surah-surah yang ada dalam Quran dia pula terbagi kepada 4 kategori. Daripada segi panjang pendek surah tadi, surah-surah yang ada dalam Quran terbagi pada 4 pecahan. Yang pertama, As-Sab'ul Sani wal. Apanya susah sebut sebab dia tulis dalam bahasa Melayu. As-Sab'us Sniwal. 7 surah yang panjang. 7 surah yang panjang iaitu suratul Baqarah, surah Al-Imran, surah An-Nisa, surah Al-A'raf, surah Al-An'am, suratul Maidah dan surah Yunus. Surah Yunus ini 7 surah yang panjang. Yang kedua namanya Al-Mi'un. Al-Mi'un maksudnya dia mengandungi 100 ayat lebih. Seperti surah Hud, surah Yusuf, surah Mukmin dan juga sebagainya. Kemudian yang ketiga, Al-Masani namanya istilah. Al-Masani, dia ayatnya kurang sedikit daripada 100 ayat. Seperti surah Al-Anfal, surah Al-Hijr dan sebagainya. Dan yang keempat, Al-Mufassal. Mufassal yakni surah-surah yang pendek. Kerana mufassal tadi ada pecah 3 kan. Mufassal panjang, mufassal sederhana dan juga mufassal pendek. Okay, yang keempat ni mufassal yang pendek. Ia terdiri daripada surah Ad-Duha, surah Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas dan sebagainya. So maknanya sekurang-kurang kita dah nampak lah. Dah nampak kan? Semaknanya maka jadilah surah yang pendek itu 2/3 antara surah Al-Kahf dan surah An-Nas. Mana surah yang pendek? Daripada surah Ad-Duha lah. Daripada surah Ad-Duha tu sampai habis. Itu dikatakan mufassal yang pendek. Apabila kita bagi pada 3 bahagi, maka yang paling pendek itu menjadi 1/3. Pendek 1/3. Mana yang mufassal pendek itu daripada Duha tu sampai habis. Itu dikatakan mufassal yang pendek. Okey. Nampak tak? Nampak ke tidak ni? Nampak ke tak nampak? Kan dia 3 bahagi kan. Mufassal panjang, mufassal pertengahan dan mufassal pendek. Kan mufassal yang panjang daripada surah Qaf sampai surah Al-Mursalat. Kemudian mufassal pertengahan daripada surah An-Naba sampai surah Al-Lail. Kan yang ketiga, mufassal pendek iaitu mulai pada surah Ad-Duha sampai surah An-Nas. So sekarang ni mana kalau pecah 3, mufassal yang paling pendek itulah surah Ad-Duha sampai surah An-Nas. Gitu. Wallahu alam. Boleh. Baik, seterusnya kita sambung yang hari itu. Diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik berbunyi adalah Muaz bin Jabal sedang mengimami satu jamaah. Adalah Muaz bin Jabal satu hari dia menjadi imam kepada satu jamaah. Lalu masuklah seorang sahabat bernama Hiram. Namanya Hiram. Hiram ni nama seseorang lah, tapi secara detailnya tak dapat. Namanya Hiram je lah. Yang mana si Hiram ni ingin pergi menyiram pokok kurma. Pokok kurma ni sudah tentu pokok kurma dia kecil lah. Pokok kurma yang besar gajah no apa. Apa nak siram lagi? Betul tak? Pokok kurma yang kecil lah. Namun dia terlebih dahulu memasuki masjid untuk mendirikan solat bersama para jemaah yang lain. Jadi sebelum dia pergi semayang, pergi menyiram pokok kurma, so dia singgah dulu di masjid.
Mungkin dia nampak awal besar kelebihan senyumah ni. Tangguh dululah siram pokok kurma. Jomlah kita pergi sembahyang dulu. Ketika dia melihat Muaz, kan? Ketika dia melihat Muaz memanjangkan bacaannya, dia pun memendekkan solatnya lalu pergi menyiram pokok kurma. Masya-Allah. Mengelak dia kan. Dia tengok si Muaz ni panjang monal lah bacaan kan. So aku pun pendeklah bacaan. Salam dah dulu maksudnya kan. Lalu dia pun pergi menyiram pokok kurma. Setelah selesai mengerjakan solat, ada seorang telah memberitahu pada Muaz, sesungguhnya si Hiram telah memasuki masjid, tetapi apabila dia melihat kamu memperpanjangkan bacaan, dia memendekkan bacaannya lalu pergi menyiram pokok kurmanya. Menyiram pokok kurma dia. Mungkin pokok kurma ni tak jauh pada situ kot. Lalu pergi siram pokok kurma. Lantas Muaz bin Jabal berkata, sesungguhnya si Hiram ni munafik. Dia kata, macam tu pula dia kata. Macam tu dia kata. Kan? Si Hiram ni munafik betul lah. Apakah dibolehkan baginya tergesa-gesa menunaikan solat hanya kerana ingin menyiram pokok kurma? Tak patut betul lah si Hiram ni kan. Selanjutnya Anas bin Malik menyatakan, lalu Hiram pergi menemui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ketika itu Muaz sedang berada di sana. Muaz pun ada kat situ juga. Lalu si Hiram pun berkata, wahai Nabi Allah, dia kata, sesungguhnya aku ingin menyiram pokok kurmaku. Aku masuk masjid bagi mendirikan salat bersama jemaah yang lain. Ketika itu Muaz sedang memperpanjangkan bacaannya, maka aku pun memendekkan bacaanku. Kemudian aku pergi menyiram pokok kurmaku. Akan tetapi dia menuduhku munafik. Macam tu. So sekarang ni bertemu buku dengan ruas lah. Sekarang Muaz pun ada kat situ. Muaz pun ada kat situ. Jadi apa kata Muaz pula kan? Maka Nabi pun bersabda seraya menghadap kepada arah Muaz, apakah engkau ingin menjadi tukang fitnah, wahai Muaz? Lalu Nabi tegurlah si Muaz tadi, Muaz bin Jabal, sahabat juga. Apakah engkau ingin menjadi tukang fitnah? Janganlah kamu memperpanjangkan bacaan apabila kamu bersolat dengan mereka. Bacalah surah Al-Iqra, Asy-Syam dan seumpamanya. Itu ialah yang cadangan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik-baik kamu baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq, ataupun kamu baca Asy-Syamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha dan sebagainya. Dan semua bersamalah surah-surah yang pendek. Kan ada surah mufassalat mufassalat yang panjang, mufassalat yang sederhana dan mufassalat yang pendek. Ya. Ni kalau Iqra ni bersalat apa? Awsat, tengah. Dia mulai pada Ad-Duha lah. Ad-Duha sampai An-Nas. Itu mufassalat yang pendek. Surah-surah yang dipisahkan dengan bismillah, tapi surahnya pendek-pendek. Begitu. Baik, kemudian seterusnya diriwayatkan pula daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah dan Tariq bin Husaim Al-Asja'i radhiyallahu taala anhu, masing-masing berkata, aku tak pernah menunaikan solat yang sempurna di belakang seseorang yang lebih ringan solatnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan dia kata, aku tak pernah solat daripada mana ramai orang yang aku solat di belakangnya, melainkan aku dapati solat yang paling sempurna ialah solat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi solat walaupun ringkas tuan-tuan, ringkas solat tu, tapi naklah juga tamam lah, sempurna. Jangan solat nak cepat, aku nak cepat lah, tak nak memberatkan orang belakang aku, lalu dia meninggalkan contohnya tamakninah, tak ada. Kan, mana rukuk pun tak sempurna, sujud pun tak sempurna, itu tak dibolehkan. Mestilah dia buat dengan tamam, sempurna. Rukuk dia berdiri dengan betul, kan, rukuk dia berrukuk dengan betul, tidak dengan betul, sujud dengan betul dan sebagainya, walaupun dalam keadaan pantas, kan. Kemudian diriwayatkan daripada Imam Muslim daripada sahihnya, muka surat 342 juzuk pertama daripada Sayyidina Anas, dan hadis-hadis berkenaan dengan masalah ini amat banyak, dia kata. So, hadis berkenaan dengan masalah ini adalah banyak. Tu lihatlah pada kitab-kitab yang lebih panjang.
Kalau dalam kitab Arab tu dia kata, kalau jumpa ujung masalah macam ni, dia kata unzuru ila kutubul mutawalat. Lihatlah kepada kitab yang lebih panjang, dia kata. Bila masa nak lihat. Kadang-kadang macam kitab yang sederhana panjang ni, kadang-kadang pembahasan dia taklah secara panjang lebar. Kan? Dalam kitab Arab pun disebut macam tu. Kitab Arab pun ada kadang matan kitab. Bila matan kitab dah habis, kita belajar kitab tinggi sikit, syarah pada kitab pertama tadi. Bila dah habis kitab tinggi sikit, kita belajar kitab lagi tinggi, kan? Mensyarahkan juga dengan kitab yang pertama tadi. Lepas tu lagi lama kita mengaji, lagi banyak benda kita bahas. Tapi asalnya matan je lah, macam tu. Itu sebabnya kan banyak kadang-kadang kitab bila dia bahas satu masalah, tapi masalah tu tak selesai, maka dia kata unzuru ila kutubul mutawalat. Lihatlah kepada kitab yang lebih panjang, dia kata. Bila orang lihat, masuk lihat tu dia suruh ngaji lagi. Suruh ngaji tak habis lagi. Kadang-kadang kita ni kadang mengaji dekat jalan je. Tapi ujung kadang pangkal dah losap pula. Dari pangkal ujung pula losap. So tuan-tuan, kemudian ringan dan sempurna. Ringan dan sempurna. Melalui hadis-hadis sahih di atas, jelas pada kita bahawa seseorang imam dituntut secara syarak supaya tidak terlalu memperpanjangkan bacaan surah ataupun ayatnya. Jangan terlalu memperpanjangkan, kan? Tapi boleh dipanjangkan bila ada persetujuan lah. Ada persetujuan daripada jemaah, kan? Mana jemaah tu suka. Nanti ada muka surat 165 nanti. 165 bawah garisan bawah tu. Cuba lihat situ. 165 garisan bawah tu, di situ ada. Kalau makmum rela ataupun makmum sukalah. Suka kalau seandainya imam tu memperpanjangkan bacaan dia. Okey. Maksudnya tuan-tuan, sambung tadi. Tapi kita ni yang kat sini jenis jemaah yang memang tak suka panjang. Melalui hadis-hadis sahih di atas, jelaslah pada kita bahawa seseorang imam dituntut secara syarak supaya tidak terlalu memperpanjangkan bacaan surah ataupun ayatnya. Bahkan perbuatan lebih baik adalah membaca surah-surah yang sederhana ataupun pendek. Itu yang lebih baik. Membaca surah-surah yang sederhana ataupun pendek. Akan tetapi ingin kami peringatkan di sini bahawa sesiapa pun, terutama yang biasa menjadi imam, jangan sampai tertipu dengan ungkapan begini. Jangan pula tertipu kata kita digalakkan memendekkan surah, pendekkan bacaan. Kenapa? Sehingga dia tidak menghayati ungkapan tamam sempurna solat. Konon nak pendekkan bacaan, nak ringkaskan sembahyang, kan? Sehingga dia mengabaikan tamam ataupun kesempurnaan solat tu dia tak sempurnakan. Tidak, dia tak kelang kabut, tak berdiri dengan betul, kan? Rukuk dia tak rukuk dengan betul. Sujud pun macam tu juga, kelang kabut dia, kan? Jadi tidak ada kesempurnaan lah dalam solat itu. Baik, kemudian sekiranya ada yang tertipu dan dia mendirikan solat dengan begitu cepat sekali sehingga makmumnya tak sempat membaca surah Al-Fatihah kerana imam terburu-buru rukuk ataupun dia berpindah dengan mencacatkan rukun yang lain, maka solat sedemikian tidak sempurna. So, mana solat pun tak sempurna. Bila solat tak sempurna, tak ada pahala lah. Syiar Allah Ta'ala. Sama lah seperti kita tak bersolat, betul tak? Sama seperti kita tak bersolat. Kita nak solat atau tidak? Sudah tentu kita nak solat kita sempurna. Tapi jangan membebankan jemaah yang lain lah. Macam tu. Seterusnya tuan-tuan, tentulah solat seumpama itu tak berguna. Keadaan ini banyak lakukan oleh setengah kita yang mengaku diri sebagai ulama. Mengapa mereka tidak mempelajarinya daripada orang lain baginya menyempurnakan solat mereka? Sedangkan mereka bahawa mereka akan bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Sebenarnya tugas imam tu beratlah. Sudah imam tu berat. Sebabnya kadang ramai orang tak suka jadi imam, tak nak imam. Kau jadilah imam. Habis kalau tak nak jadi imam, siapa nak jadi imam? Semua mengelak. Semua mengelak nak jadi imam. So siapa nak jadi imam? Gitu. Cuma jatah imam pula janganlah berebut pula. Berebut, gaduh, kan?
Bila orang jadi imam, dia tak nak ikut, dia mufarakah terus. Bila dia pula jadi imam, orang ini pula mufarakah, tak nak ikut pula. Habis tak selesai lah. Tak selesai lah masalah berbalah beradunya tu. Silap-silap ada 2 imam pula. Seorang imam dalamnya, kat luar tu imam seorang lagi. Tu dah berlaku perpecahan lah, kan. Sedangkan masjid adalah tempat apa tuan-tuan? Masjid tempat apa? Bersatu kan? Yes, bersatu, satu padu, kan, mengikat tali ukhuwah, kan, silaturahim antara kita. Kemudian tuan-tuan, diriwayatkan bahawa daripada Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yujizu salah, yujizu salata wa yukammiluha. Hadis terima daripada Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, qala berkata ia, kala Nabi SAW, ada Nabi SAW yujizu mana meringkaskan solat, akan solat, wa yukammiluha, dan Nabi juga menyempurnakan solat tadi. Malahan kalau boleh melahirkan khusyuk pula. Kalau dalam tempat tasawuf tu kena ada khusyuk. Kalau sembahyang dalam keadaan tergesa-gesa, tidak ada khusyuk lah kat situ. Malahan mungkin dia orang tergesa-gesa, mungkin dia nak kejar masa, kan, nak kejar, nak cepat lah, nak hantar, nak ambil anak lah, macam-macam lah, nak cepat, sehingga dia gagal menyempurnakan solat dia. Kemudian daripada habis meringkaskan solat, kemudian meringankan solat sunat berjemaah. Meringankan solat sunat berjemaah macam mana? Kami telah mengingatkan bahawa seseorang imam harus meringankan solatnya di dalam solat fardu. Demikian juga halnya dalam solat sunat yang disyariatkan bagi yang dilakukan secara berjamaah. Dilakukan secara berjamaah. Kalau sembahyang fardu secara berjamaah, kita digalakkan, imam itu digalakkan meringkaskan dan mentamamkan. Begitu juga dalam sembahyang sunat. Sembahyang sunat ada 2. Satu sunat secara berjemaah, satu pula secara munfarid, seorang diri. Kalau berjemaah pun juga begitu juga, kita digalakkan meringkaskan, macam tu. Okey. Kecuali lah kalau memang dah sembahyang tu dah maklum dah memang panjang. Contohnya sembahyang panjang apa? Sembahyang subuh, kan. Sembahyang subuh Jumaat, kita baca surah Sajadah, kan. Sajadah dan juga surah Al-Insan, surah Al-Insan. Jadi dia akan makan masa. So kena faham lah. Ni kalau imam ni, kalau sembahyang Jumaat pagi ni mesti dia bawa sembahyang Sajadah. Tak nak kena lebih lama. Macam tu. Alif Lam Mim tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin am yaqulun naftara bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma ta'hum min nazirin min qablika la'allahum yahtadun. Kan, dan seterusnya. Ada berapa ayat tu? Ayat ada berapa? 30 ayat. Di pertengahan tu kita membaca ayat Sajadah. Apa ayat Sajadah? Tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an mimma razaqna yunfikun. Betul tak? Sampailah habis. Ada di kalangan imam ni kadang-kadang dia baca untuk yang lepas tatajafa tu, dia baca separuh je. Untuk rakaat yang pertama dia baca separuh. Kemudian pada rakaat kedua dia sambung lagi sampai habis. Ada separuh imam pada rakaat yang kedua dia baca surah Al-Insan. Halata alal insani hina minan dahri lam yakun syai'am mazkura. Inna khalaqnakum min nutfatin amsajin nabtalihi faja'alnahu sami'am basira. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Inna atadna lis kafirina salasila wa agrana sa'ira. Sampai habis. Sampai habis. So ada berapa ayat? 30. 31. Panjang juga 31 tu, puai juga. Sajadah 30. 30. Surah Insan 31. Kalau larap tinggi-tinggilah. Betul tak? Kalau boleh baca sampai habis lagi elok. Tapi masalahnya kadang-kadang kalau jemaah ni mungkin jelas ada kadang nak cepat, nak hantar anak ke sekolah. Betul tak? Jemaah kan anak ada budak sekolah. Kadang dia nak cepat. Jadi dia minta imam copetlah sikit, imam. Ya, lambat pun. Express.
Okey, itu hasil perbincangan imam lah macam mana. Kalau setuju imam boleh panjang, kalau tak setuju pendeklah. Macam tu. Baik, setuju tuan-tuan. Dan hukumnya menjadi perselisihan di kalangan ulama mujtahid, apakah ianya wajib ataupun sunat muakkad seperti solat sunat hari raya. Jadi perselisihan tuan-tuan ini berdasarkan kepada sebuah dalil umum yang diriwayatkan daripada Imam Bukhari dan lain-lainnya yang dipetik daripada kitab Fathul Bari. Fathul Bari ini syarah daripada Sahih Bukhari. Muka surat 201 juzuk kedua. An Sayyidina Abi Qatadah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la aqumu fi shalah uridu an utawila fiha wa asma'a buka as-sabi fa atajawwazu fi salati karahiyatan an asyukka ala ummi atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis terima daripada Sayyidina Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu bahawa Nabi SAW bersabda, ini sesungguhnya aku la aqumu fi shalah, sungguh aku telah berdiri di dalam sembahyang, uridu aku berkehendak an utawila fiha, aku berkehendak bahawa memanjangkan pihak padanya sembahyang. Fa asma'a buka, tiba-tiba aku terdengar, kata Nabi, tiba-tiba aku terdengar buka as-sabi, seorang kanak-kanak yang kecil menangis. Seorang kanak-kanak yang kecil menangis. Buka ni maksudnya menangis. Sabi itu budak kecil. Kan, menangis budak kecil ataupun budak kecil yang menangis. Fa atazawwaju fi salati, maka lalu kata Nabi, aku meringkaskan ataupun memendekkan akan sembahyangku, karahiyatan an asyukka ala ummihi. Kenapa aku mendekkan? Kerana aku ragu ataupun aku takut an asyukka, bahawa ibu dia tadi menjadi keberatan atas ummihi, di atas ibunya. Dia takuti budak tadi akan terus menangis sehingga ibu dia tadi menjadi susah hatilah melihat anak yang menangis. Itu kalau anak menangis. Ada jenis anak kan tak menangis tapi kerja pelalah. Anak tak menangis tapi anak ni masuk dalam kain. Kain siapa? Kain imam. Tu parah je. Kalau masuk dalam kain imam, parahlah. Pernah jadi ke mam? Tak pernah lagi kan? Alhamdulillah lah tak pernah jadi. Kalau terjadi parah juga kan? Kucing kan dah masuk. Kucing. Kucing kan dah masuk, aku dah masuk. Itu sebabnya bukan tak salah kita bawa anak ke masjid, boleh kan? Kita bawa untuk menggalakkan mereka solat. Tapi nak ada kawalan lah kan? Kalau jenis anak lasak ni tak payahlah bawa dulu yang lasak-lasak ni. Tapi kalau anak jenis yang kata duduk diam macam kan? Duduk diam ni mak sembahyang ni. Dia diam macam tu. Tak ada buat apa. Kan? Tengok gadget macam tu. Tekan tengah main game. Okey dah tu. Dia tak kacau oleh sembahyang. Ni masalahnya kalau dia jenis ngacau ni. Habis semua dia tawaf sana, tawaf sini, tawaf sana. Sehingga imam pun terganggu. Okey. Itulah berlakunya. Ni kalau tadi budak kecil menangis. Bila budak kecil menangis, sudah tentu akan menjejaskan konsentrasi ibu dia. Itu sebabnya Nabi meringkaskan sembahyang tadi. Baik, kemudian tuan-tuan, adapun apabila solat lakukan itu seperti solat malam ataupun solat tarawih ataupun solat secara bersendirian, maka memperpanjangkan solat dalam keadaan ini hukumnya tidak haram dan tidak pula makruh. Kan? Malah ada imam-imam yang dijemput, contoh imam hafiz. Bukan panjang bacaan kan? Tapi kalau masih dah haram tu sudah lagi panjang lagi kan? Imam-imam yang Arab ni lagi pula. Syekh Solah pula jadi imam kan? Syekh Abdul Nabi. Siapa tu Syekh tu? Abdul Nabi. Dia pun panjang juga. Kan? Suara pelantang, sedap. Jadi tuan-puan pun tak, maknanya tak khusyuklah mendengarnya, menghayati dengan bacaan tadi. Yang tidur sudah. Baik, kemudian ketentuan ini berdasarkan beberapa alasan dan dalil.
Antaranya ialah sebuah hadis riwayatkan daripada Imam Muslim dalam sahihnya muka surat 536 juzuk pertama nombor 772. Belum baca dah? Belum Dan lain-lainnya an Sayyidina Huzaifah, daripada Sayyidina Huzaifah qala sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam zata lailatin faftatahal baqarah faqultu yarka'u indal mi'ah faqultu yarka'u indal mi'ah summa madha faqultu yusalli biha fi raka'atin famada faqultu yarka'u biha summa iftataha an-nisa faqara'aha summa iftataha Ali Imran faqara'aha mutarasilan iza marra bi ayatin fiha tasbihu sabbaha iza marra bi ayatin fiha tasbih sabha wa iza marra bi su'alin sa'ala wa iza marra bi ta'awuz ta'awaza iza marra bi ta'awuzin ta'awaza summa raka'a faja'ala yaqulu subhana rabbiyal azim fakana rukuhu nahwa min qiyamihi summa qala sami Allahu liman hamidah summa qala tawilan qariban mimma raka'a summa sajada faqala subhana rabbiyal ala fakana sujuduhu qaribin min qiyami. Masya-Allah, tuan-tuan, nak cerita tentang sembahyang Nabi panjang. Sembahyang Nabi yang panjang ni, tuan. Hadis ini terima daripada Sayyidina Huzaifah. Dia kata qala, berkata Huzaifah, sallaitu ma'an Nabi, satu hari aku sembahyang bersama dengan Nabi, zatai lailin, pada satu malam, faftatahal baqarah, maka Nabi membuka surahnya, surah yang dalam sembahyang tadi selepas Fatihah dengan baca suratul Baqarah. Masya-Allah, suratul Baqarah Nabi baca. Faqultu, maka aku berkata, yarka'u indal mi'ah. Faqultu, aku berkata ni, dia Huzaifah berkata dalam hati dia. Huzaifah berkata dalam hatinya, kerana dalam solat tak boleh berkata. Dia tak boleh cakap sembahyang kan. Jadi dia berkata dalam hatinya, yarka'u indal mi'ah. Jadi mungkin Nabi ni akan sujud selepas pada 100 ayat. Lepas 100 ayat mungkin Nabi nak sujud ni, nak rukuk dah ni. Macam tu. Summa madha, kemudian berlalulah masa, Nabi tak rukuk lagi. Faqultu, maka aku berkata dalam hati aku, yusalli biha fi raka'atin. Yusalli biha raka'atin. Mungkin Nabi akan menggunakan solat dengan suratul Baqarah dalam satu rakaat. Mungkin Nabi nak sembahyang kan, dalam satu rakaat tadi Nabi nak baca suratul Baqarah tu sampai habis. Itu maksud dia. Famadha, kemudian berlalulah masa kan, lalu masa Nabi masih lagi Nabi tak rukuk. Faqultu, maka aku pun berkata dalam hatiku, yarka'u biha. So mungkin Nabi nak rukuk kan, lepas surah Baqarah ni. Summa iftataha nisa, kemudian Nabi membaca surah An-Nisa pula. Masya-Allah. Nabi baca surah An-Nisa. Faqara'aha, maka lalu Nabi membaca ia akannya surah Nisa. Summa iftataha Ali Imran, kemudian Nabi pula baca surah Ali Imran pula. Surah Ali Imran. Faqaraha mutarasilan, maka Nabi membaca akannya dalam keadaannya tadi secara mutarasilan, menyambunglah, dalam keadaan itu menyambung macam tu. Meneruskan bacaan surah Imran secara perlahan. Mutarasilan maksudnya, mutarasilan maksudnya perlahan-lahan membaca, tapi terus disambung baca macam tu. Iza marra bi ayatin fiha tasbih, apabila Nabi sampai pada ayat yang mengandungi tasbih, sabaha, maka lalu Nabi bertasbih, lalu Nabi mengucapkan tasbih di dalam solat itu. Iza marra bi soal, apabila Nabi sampai pada ayat yang berbentuk doa, soal ni doa lah, berdoa kepada Allah Ta'ala, sa'ala, lalu Nabi berdoa kepada Allah Ta'ala. Wa iza marra bi ta'awuz, dan bila Nabi sampai pada ayat mengandungi ta'awuz, meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala pada syaitan, ta'awuz, lalu Nabi meminta perlindungan. Summa raka'a, kemudian Nabi pun rukuk. Kemudian baru rukuk, tuan-tuan, dah baca suratul Baqarah, dah baca Ali Imran, dah baca surah An-Nisa, barulah Nabi rukuk.
Nak azan tu. Nak azan lah. Sama sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah akbar, Allah akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah akbar, Allah akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. 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 Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alas shalah. La haula. Hayya 'alal falah. La haula. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah akbar, Allah akbar. La ilaha illallah. Baik, insyaAllah kita sambung sekali lagi. Baik. Iza marra bi ta'awuzin ta'awaza. Dan apabila Nabi sampai pada ayat yang mengandungi ta'awuz. Ta'awuz ni meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala daripada syaitan. Lalu Nabi ta'awuz ataupun Nabi minta perlindungan lah. Semarka'ak kemudian Nabi rukuk. Faja'ala, maka jadilah ia. Yaqulu, berkatalah Nabi dalam salat tadi, Subhan Rabbiyal Azim. Subhan Rabbiyal Azimi wa bihamdih. Subhana Rabbiyya, subhan mana suci, maha suci Allah Ta'ala, Rabbi Tuhanku, Al-Azim yang maha agung. Fakana ruku'uhu nahwa min qiyamihi. Maka adalah rukuknya Nabi tadi nahwa mana? Seumpama ataupun sama. Kan? Min qiyamihi, daripada berdirinya. Okay? Nahwa maksudnya hampir lama ataupun serupa lah. Nahwa, seumpama. Nahwa seumpama. Nahwa min qiyamihi. Fakana ruku'uhu nahwa min qiyamihi. Maka adalah rukuknya Nabi itu seumpama dengan berdirinya. Panjang tu. Maklumlah tadi surah Al-Baqarah, surah An-Nisa, lepas tu Ali Imran. Dia punya tu rukuk tu seumpama dengan berdiri tadi. Bayangkanlah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan mungkin dah gobah dah. Mesti dah gobah tuan-tuan. Memang tak lagat dah. Panjang sangatlah. Kalau kita sembahyang tasbih pun panjang kan? Sembahyang sunat tasbih. Tu pun tak panjang sangat sebenarnya kalau tasbih tu. Kalau tasbih kita baca apa kita bacaan dia tu? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Berapa kali? Waktu rukuk 10 kali kan? 10 kali campur dengan subhan rabbil azim tadilah. Mana azim tu 3. Taklah panjang sangat sebenarnya.
Kalau nak kira kan, kalau sembahyang tasbih tu, kalau biasanya kalau kita sembahyang 4 rakaat dengan berapa kali tasbih? 300 tasbih, jangkaannya lebih kurang dalam 40 minit. 40 ataupun 40 minit bagi siapa yang biasa sembahyang tasbih lah. Biasanya dalam 40 ke 40 minit. Tapi kalau ini tuan-tuan, saya rasa lagi panjang ni tuan-tuan. Lagi panjang tuan-tuan. Sanggup tak tuan-tuan buat? Baik. Kemudian seterusnya, summa qala, kemudian berkatalah Nabi, sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Allah Ta'ala telah mendengar bagi orang-orang yang telah memujinya. Sami Allah ataupun sama, bukan sama tu, sami Allah. Sami Allahu liman hamidah. Allah SWT telah mendengar orang-orang yang telah memujinya. Summa qama tawilan qariban mimma raka. Kemudian Nabi berdiri, hal keadaan berdiri itu tawilan, panjang, qariban lebih kurang mimma raka, sebagaimana dia rukuk tadi. Sebagaimana rukuk tadi macam itulah dia punya i'tidal tu, punyalah lama tuan-tuan. Tu yang si Huzaifah ni bercakap-cakap dalam hati tadi, bilalah nak habis bila nak habis. Huzaifah dia kan ikut belakang tadi. Summa sajada, kemudian Nabi pun sujud. Maka berkatalah Nabi dan sujud, subhan rabbil a'la. Kan maksudnya Allah Ta'ala yang tinggi, atau Tuhanku yang tinggi. Fakana sujuduhu qariban min qiyami, maka adalah sujudnya Nabi itu lebih kurang sama dengan berdirinya. Sujudnya lebih kurang, qarib ni maknanya qarib lebih kurang. Asal mana qarib ni dekat, tapi gini kita jemahkan dengan qarib ni lebih kurang lah gitu. Hampir lebih kurang, hampir sama lah. Min qiyamihi, daripada berdirinya. Nampak? Itu satu rakaat tu. Satu rakaat. Bayanglah kalau Nabi buat lebih pada satu rakaat. Paling tidak sembahyang, paling tidak pun 2 rakaat. Betul tak? Kalau Nabi sembahyang lain lagi dengan sunat-sunat yang lain, mungkin tuan-tuan pun mungkin tak sanggup lah nak mengikut. Itulah yang ada kelebihan yang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi saya, tinggalkanlah masalah perselisihan tentang solat sunat yang ingin diperpanjangkan oleh imam. Ini kerana ulama fiqh yang berkebolehan. Ini kepada, serahkan ini pada ulama fiqh yang berkebolehan. Serahlah pada mereka. Dan tidak seharusnya bagi mereka yang tidak mempelajari ilmu agama cuba memberikan fatwa. Dia takuti ada kalangan zaman sekarang ni kan, kadang-kadang dia tak alim pun, tak faham pun, tak mengaji, tiba-tiba keluarkan fatwa. Kita pun pening kan, dia keluar fatwa kan. Kalau bagi fatwa tu lagi clear masalah, tak apa, ini lagi kita pun lagi pun tak faham lah. Dah mengundur ke belakang pula. Kita nak ke depan, tiba mengundur ke belakang. Kelak nanti dosa memperpanjangkan bacaan itu ditanggung atas tengkuknya. Hanya Allah Ta'ala saja yang memberi hidayah kepada hamba-hambanya. Okey, ni surah ni kalau seandainya memendekkan sembahyang ni, kalau seandainya jemaah tu tak setuju. Tapi kalau jemaah setuju, saya cakap tadi di muka surat nanti akan datang kan, itu tak ada masalah. Tengoklah kepada jemaah tu sendiri. Dan jemaah boleh komen. Okay? Komen pun kalau janganlah orang kata depan imam tu maki hamun depan imam. Apa imam dia kata? Bayang benda ni. Kan? Sampai beraduh pula depan imam, depan jemaah lain. Ini sesuai lah. Kalau nak tegur tu, pergilah jumpa imam tu, face to face kan. Cakap dengan baik. Bukan tak boleh kan. Cakap dengan baik lah imam tu. Macam ni imam, boleh tak cakap sikit? Boleh tak imam tu pendek sikit sembahyang? Okey. Boleh imam. Tak masalah tu, dia kata kan. Boleh. So maknanya imam pun kena juga meraihkanlah mereka jemaah kita ni. Janganlah kita ni orang kata keras sangat sehingga kan akhirnya jemaah tadi akhirnya melarikan diri pula. Bila jemaah melarikan diri, lala imam seorang-seorang. Ada jemaah yang syarat tangan.
Itulah. Dia pesen dia macam tu. Memang orang pandai syarat tangan macam ni. Pendek. So mana dia suruh pendek tu? Pendek tu. Kalau dia kata macam ni, dia suruh panjang lah tu. Okey. InsyaAllah. Akan datang kita sambung lagi bacaan selepas Al-Fatihah. Wallahu a'lam bishawab. So kalau ada soalan pada jemaah, saya tutup. Ada? Tak ada? Okey, tak ada, kita tutup. Alhamdulillah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan salihan wa lam taqabbal rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyana fatai alim nawlana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ala arifin. Allahumma fakana bidin, Allahumma fakana bidin, Allahumma ijma'na hazal jama'al marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqul masuma. Rabbana amtah bainana wa baina qawmina bil haqq wa anta fatihin. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ma wa'adtana ala rasulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum. Sallallahu alaihi wasallam.